Selamat sejahtera para pelajar moral yang cikgu sayangi. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa mengulang kaji pelajaran kamu. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan nilai ketiga dalam bidang berkaitan dengan patriotisme, iaitu sanggup berkorban untuk negara. Cikgu berharap semua pelajar telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan buku dan pen telah ada bersama anda. Baiklah para pelajar, definisi nilai sanggup berkorban untuk negara ialah kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian kepada negara. Ini bermakna kita sebagai rakyat perlu sentiasa menyumbang khidmat bakti untuk negara tercinta ini setiap masa. Pada akhir pembelajaran hari ini, pelajar akan berikrar untuk menyumbang khidmat bakti sebagai duta kecil mewakili negara, meneroka aktiviti baharu dan mencabar untuk mengharumkan nama negara, menyatakan contoh aktiviti yang dapat menaikkan imej negara, menyedari kepentingan setiap rakyat menyumbang tenaga untuk menaikkan imej negara dan melibatkan diri dalam aktiviti yang menaikkan imej negara. Sebenarnya para pelajar, ada banyak cara kamu boleh menabur bakti dan mengharumkan nama negara kita. Antaranya ialah dengan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang sehingga menaikkan nama negara. Pelajar juga boleh mewakili negara dalam pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa. Contohnya, menyertai pertandingan reka cipta sains dan matematik. Selain itu, pelajar juga boleh menyertai aktiviti mencabar seperti mendaki gunung tertinggi di dunia. Kamu juga boleh mewakili negara dalam jambori pengakap sedunia atau pertandingan Eco Challenge. Pernahkah kamu menyertai pertandingan seperti itu? Sebenarnya, kamu juga boleh mewakili negara dalam aktiviti sukan peringkat antarabangsa. Contohnya, sukan Olimpik, Commonwealth dan sebagainya. Pelajar juga diberi peluang untuk mewakili negara dalam program pertukaran pelajar antara negara sebagai seorang duta kecil. Ramai pelajar yang terlibat dalam pertandingan debat dan inovasi. Kamu juga perlu menggunakan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menaikkan nama negara. Baiklah, cikgu rasa para pelajar tentu kenal dengan rakyat Malaysia yang telah mengorbankan masa, tenaga dan wang untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Bolehkah pelajar ingat nama mereka? Cuba kamu namakan tokoh-tokoh Malaysia yang tersohor dalam bidang sukan, seni dan reka cipta. Ya, bagus. Ramai yang ingat nama Lee Chong Wei dan Pandalela Rinong ya.
Sebenarnya, terdapat ramai tokoh yang telah berusaha gigih untuk menaikkan nama negara. Antara mereka ialah Husaini Omar dan Ratnasamy Muniandi. Kedua-dua mereka telah mereka cipta alat bernama HO meter yang telah memenang dalam pertandingan reka cipta antarabangsa di Pittsburgh, Amerika Syarikat. Seorang lagi tokoh, Datuk Abdul Malik Maidin pula mencapai kejayaan berenang merentasi Selat Inggeris sejauh 32.8 km dalam masa 17 jam 30 minit dan 15 saat. Tokoh sukan tersohor kita, Datuk Lee Chong Wei, merupakan pemain badminton negara yang berjaya membawa pulang pingat perak dalam sukan Olimpik. R. Ramakrishnan berjaya menjejak kaki di puncak Annapurna Banjaran Himalaya dalam masa 8 jam dengan ketinggian 7,525 meter. Wah, hebat kan tokoh-tokoh ini para pelajar? Jadi, bagaimanakah kamu pula bercadang untuk meningkatkan nama negara? Cikgu harap kamu boleh berusaha dengan penuh dedikasi dalam mana-mana bidang kepakaran kamu supaya boleh menaikkan nama negara. Baiklah para pelajar, inilah kandungan bab sanggup berkorban untuk negara pada hari ini. Sekarang kita lihat contoh soalan struktur untuk bab ini. Ingat, soalan struktur diperuntukkan 10 markah dengan beberapa pecahan soalan. Kamu perlu menjawab semua bahagian dengan lengkap. Lihat soalan ini. Baru-baru ini, negara mengumumkan bahawa program latihan khidmat negara PLKN ditangguhkan untuk sementara waktu. Banyak reaksi yang diperoleh daripada rakyat Malaysia. Soalan A berbunyi, pada pendapat anda, wajarkah program latihan khidmat negara ini diteruskan? Berikan 3 alasan dan markah yang diperuntukkan untuk soalan A ialah 4. Kita lihat soalan B. Terangkan satu nilai dari bidang patriotisme yang ingin diterapkan kepada para peserta melalui program latihan khidmat negara ini. Dan markah yang diperuntukkan untuk soalan ini ialah 3. Soalan C pula berbunyi, selain menyertai program latihan khidmat negara, sebutkan 3 cara lain rakyat boleh menunjukkan ketaatan kepada negara. Dan soalan ini diperuntukkan dengan 3 markah. Sila rujuk skema jawapan yang cikgu sediakan dan bandingkan dengan jawapan yang kamu tulis. Perbaiki teknik menjawab kamu. Baiklah, untuk soalan A, pada pendapat anda, wajarkah program latihan khidmat negara ini diteruskan? Berikan alasan anda. Jawapan di sini, cikgu memilih untuk menjawab wajar. Dan untuk wajar, alasan yang cikgu beri ialah untuk memupuk semangat patriotisme. Alasan kedua, supaya peserta belajar berdikari seperti memasak. Dan yang ketiga, mereka belajar kemahiran baru seperti meredah hutan. Baik, untuk soalan B, terangkan satu nilai dari bidang patriotisme
yang ingin diterapkan kepada para peserta melalui program latihan khidmat negara ini. Dan jawapan yang cikgu pilih ialah nilai yang kita pelajari hari ini, iaitu nilai sanggup berkorban untuk negara. Peserta akan berasa bangga kerana dapat menyumbang masa dan tenaga untuk berkhidmat demi negara. Mereka juga belajar cara mempertahankan negara jika ada musuh menentang. Untuk soalan C pula berbunyi, selain menyertai program latihan khidmat negara, sebutkan 3 cara lain rakyat boleh menunjukkan ketaatan kepada negara. Dan jawapan untuk soalan ini ialah yang pertama, rakyat perlu mematuhi arahan kerajaan, contohnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan tinggal di rumah semasa pandemik COVID. Membeli barangan buatan Malaysia. Yang ketiga, menghormati lambang negara seperti bendera dan pemimpin. Sekarang, marilah kita lihat contoh soalan esei pula. Soalannya berbunyi begini. Pasukan sekolah anda terpilih untuk mewakili Malaysia ke pertandingan inovasi sains antarabangsa di London. Anda mengetuai pasukan ini dengan 4 orang rakan lain. Sebagai wakil negara, huraikan persiapan yang pasukan anda lakukan bagi menaikkan nama negara di persada antarabangsa. Markah yang diperuntukkan ialah 10 untuk soalan esei. Untuk jawapan soalan esei, nilai akan diberi maksimum 3 markah. Jadi, isi, huraian dan contoh akan diberi 7 markah. Murid boleh menulis banyak isi supaya mendapat 10 markah. Ingat, markah tidak akan ditolak untuk isi yang salah. Nilai yang tepat untuk soalan ini ialah cinta akan negara, taat setia kepada raja dan negara, sanggup berkorban untuk negara, rasional, bertanggungjawab dan lain-lain. Murid harus memilih mana-mana 3 nilai untuk mendapat 3 markah. Bagi jawapan isi dan huraian, yang pertama, persiapan yang perlu dilakukan ialah murid perlu banyak membaca dan mendapat maklumat tentang inovasi yang akan mereka bentangkan. Berikutnya, mereka perlu berlatih membuat pembentangan berulang kali. Yang ketiga, mereka harus memperbaiki penguasaan bahasa Inggeris kerana membentang di luar negara. Berikutnya, mereka perlu belajar mengendalikan bahan pameran dengan cekap. Seterusnya, mereka juga perlu membina keyakinan supaya tidak rasa gentar atau takut. Seterusnya, mereka juga perlu membahagikan tugas sesama ahli secara adil dan saksama. Akhir sekali, mereka perlu memahirkan diri untuk mengendalikan bahan pameran dengan cekap. Baiklah, itu tadi skema untuk soalan esei. Sebagai kesimpulannya para pelajar, perlulah ingat bahawa kita sebagai rakyat perlu sentiasa berusaha menaikkan nama negara di peringkat antarabangsa. Setiap rakyat mempunyai peranan untuk meningkatkan imej negara. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang lain.
Selamat sejahtera daripada Cikgu Kaladewi Arumugam, Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Husin Semenyih, Selangor. Dan jaga diri ya para pelajar. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini, pelajar-pelajar akan bersama saya, Cikgu Rozian, bagi meneruskan lagi pembelajaran alih bentuk komunikasi. Pada akhir pembelajaran bersama cikgu pada hari ini, kamu akan dapat yang pertama, mengenal pasti kata kunci bagi graf bar komponen, dan yang kedua, mengaplikasikan langkah melukis graf bar komponen. Baiklah pelajar, mari kita membuat sedikit ulang kaji. Bagaimana ingin menjawab soalan alih bentuk komunikasi? Langkah pertama, tentulah pelajar perlu mahir menentukan kehendak soalan. Terdapat pelbagai jenis graf dan pelajar perlu mengetahui kata kunci untuk graf bar komponen. Seterusnya, pelajar perlu membina jadual. Kemudian, pelajar perlu mengira nilai skala yang sesuai. Langkah berikutnya, pelajar perlu melukis graf dengan teknik yang betul. Akhir sekali, jangan lupa membuat semakan bagi mengelakkan pelajar membuat kesalahan, terutamanya kesalahan besar. Mudah kan pelajar? Tentunya pelajar-pelajar tidak sabar ingin belajar graf bar komponen. Mari sama-sama kita teruskan pembelajaran kita. Kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu mengenal pasti kehendak soalan melalui kata kunci. Apakah kata kunci yang anda telah pelajari? Tentunya ramai pelajar telah tahu kata kunci bagi graf bar komponen. Antara kata kunci yang biasa dijumpai dalam soalan ialah jumlah, nilai keseluruhan dan amount. Adakah penting untuk anda mengingati kata kunci ini? Sangat penting ya pelajar. Jika anda lupa, kemungkinan anda tidak mampu menentukan kehendak soalan dengan tepat dan seterusnya menyebabkan anda melukis graf yang salah. Bagi memastikan pelajar lebih memahami kata kunci graf bar komponen, cikgu ingin uji pelajar-pelajar. Pelajar sudah bersedia? Cuba lihat soalan yang pertama. Soalan berbunyi, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai keseluruhan hasil cukai tidak langsung Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2016 hingga tahun 2019. Adakah anda menemui kata kunci yang sesuai? Ya, kata kunci nilai keseluruhan mewakili graf bar komponen. Sekarang, kita lihat soalan kedua yang berbunyi, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pengusaha produk industri asas tani mengikut kategori produk dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Adakah anda menemui kata kunci yang sesuai? Tidak ada kan? Sebaliknya, kata kunci lain iaitu bilangan yang dijumpai. Maka soalan ini tidak merujuk kepada graf bar komponen. Akhir sekali, mari kita lihat soalan ketiga. Berdasarkan maklumat yang diberikan,
Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah tangkapan pendatang asing tanpa izin oleh Agensi Kawalan Sempadan (AKSEM) mengikut negeri terpilih dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Adakah anda menemui kata kunci yang sesuai? Ya, kata kuncinya ialah jumlah. Daripada soalan ini, dapat kita tentukan bahawa graf yang sesuai ialah graf bar komponen. Jadi, cikgu akan menggunakan maklumat dalam soalan yang ketiga untuk langkah seterusnya. Sekarang, cikgu akan bimbing pelajar membina jadual dengan baik. Mari sama-sama kita membina jadual. Perkara pertama, tulis tajuk yang lengkap dengan huruf besar. Tuliskan semua label dengan tepat seperti negeri, tahun dan jumlah tangkapan pendatang tanpa izin oleh Agensi Kawalan Sempadan (AKSEM). Cikgu ingin memberi peringatan kepada semua pelajar supaya berhati-hati dalam penulisan label. Terdapat segelintir pelajar hanya menulis jumlah tangkapan pendatang asing tanpa izin. Penulisan sebegini akan menjejaskan markah dalam pembinaan jadual. Kemudian, jangan lupa tulis unit yang terlibat, iaitu orang. Tugas pelajar seterusnya memindahkan data daripada petikan ke dalam jadual. Para pelajar, berdasarkan jadual yang terpapar di skrin, terdapat dua data yang belum dipindahkan, iaitu data Negeri Kelantan 2017 dan data Negeri Kedah 2018. Baiklah pelajar, mari sama-sama membuat ulang kaji pengiraan tersebut. Bagi contoh pengiraan 1, pernyataan berbunyi seperti berikut. Sebanyak 79.4% daripada jumlah tangkapan pada tahun 2017 dilakukan di negeri Kelantan. Bagaimana ingin mengira data 2017 bagi negeri Kelantan? Daripada jadual, jumlah tangkapan bagi semua negeri pada tahun 2017 telah diberi, iaitu 593 orang. Maka, cara pengiraannya ialah 79.4% didarab dengan jumlah, iaitu 593 orang. Hasil jawapan adalah bersamaan 470.842 orang. Oleh sebab data merujuk kepada unit orang, maka data tersebut perlu dibundarkan menjadi 471 orang. Sekarang, isikan data yang telah dikira di dalam jadual. Pengiraan kedua berdasarkan penyataan berikut. Tangkapan di negeri Kedah mengalami kemerosotan sebanyak 23.4% pada tahun 2018 berbanding tahun sebelumnya. Data yang ingin kita cari ialah data negeri Kedah pada tahun 2018. Daripada jadual, tangkapan di negeri Kedah pada tahun sebelumnya, iaitu 2017, telah diberi, iaitu seramai 47 orang. Maka, cara pengiraannya ialah 100 tolak 23.4% didarab dengan 47 orang. Hasil jawapannya bersamaan 36 orang.
isikan hasil pengiraan ke dalam jadual. Jadi, inilah contoh pengiraan peratusan yang biasa pelajar perlu buat. Pengiraannya sangat mudah kan? Bagi pelajar yang kurang mahir dalam pengiraan, anda perlu membuat sebanyak mungkin latihan supaya lebih cekap. Akhir sekali, jangan lupa tulis dari mana sumber data ini dipetik. Maka, inilah bentuk jadual yang kamu sepatutnya hasilkan. Setelah selesai membina jadual yang baik, pelajar perlu mengira skala yang sesuai. Secara ringkas, ada 3 langkah mudah dalam mengira nilai skala yang sesuai bagi graf bar komponen, iaitu pelajar perlu kenal pasti jumlah yang terbesar. Jumlah tersebut perlu dibahagi dengan 12 dan hasil pengiraan perlu dibuat penghampiran ataupun bundar. Mari kita rujuk kembali jadual yang telah dihasilkan. Daripada jadual, jumlah yang paling besar atau tertinggi ialah 947 orang. Maka, jumlah terbesar itulah pelajar perlu guna dalam pengiraan skala. Mari kita sama-sama mengira. Jumlah terbesar 947 orang dibahagi dengan 12 dan jawapannya ialah 78.916 orang. Lakukan penghampiran yang sesuai. Maka, skala yang cikgu cadangkan ialah 1 cm mewakili 100 orang. Adakah pelajar faham penerangan cikgu? Cikgu harap pelajar faham ya. Jadual sudah lengkap. Skala yang sesuai pun telah dikira. Jadi, langkah yang seterusnya ialah melukis graf bar komponen di atas kertas graf. Sebelum itu, cikgu suka ingatkan pelajar supaya merancang sesuatu maklumat di atas kertas graf dengan baik. Pelajar perlu menggunakan kertas graf semaksimum mungkin. Jangan terlalu besar sehingga terkeluar daripada kertas graf dan jangan terlalu kecil sehingga menggunakan sebahagian sahaja daripada kertas graf. Susun atau perkara berikut perlu diambil perhatian, iaitu tajuk, paksi Y dan paksi X yang mengandungi label, unit dan nilai, petunjuk dan juga sumber. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara melukis graf bar komponen yang baik. Gunakan kertas graf yang sesuai. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu menggunakan kertas graf berukuran 18 cm x 22 cm. Baiklah, langkah pertama, pelajar perlu menulis tajuk. Tajuk yang lengkap ditulis berdasarkan soalan ataupun petikan. Jadi, tajuk yang perlu ditulis adalah seperti berikut. Malaysia, jumlah tangkapan pendatang asing tanpa izin oleh Agensi Kawalan Sempadan (AKSEM) mengikut negeri terpilih dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Pelajar perlu menulis dengan huruf besar. Dengan mengambil kira tempat, perkara dan tempoh. Pelajar kadang-kadang tidak berhati-hati sehingga melakukan kesalahan. Contohnya, pelajar tidak menulis perkataan terpilih. Kesilapan ini akan menjejaskan kualiti graf yang dihasilkan. Langkah yang kedua, lukis garisan paksi Y dan paksi X. Kebiasaannya, cikgu menggunakan 12 cm untuk paksi Y. Walau bagaimanapun,
ukuran itu bergantung kepada kesesuaian data. Langkah seterusnya, jangan lupa tulis label dan unit di paksi Y dan juga di paksi X. Label di paksi Y, jumlah tangkapan pendatang asing tanpa izin oleh Agensi Kawalan Sempadan, AKSEM. Unit bagi paksi Y ialah orang. Kegagalan pelajar menulis unit akan menyebabkan pelajar kehilangan markah dalam bahagian ini. Label pada paksi X pula ditulis tahun. Kemudian, lengkapkan tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Di paksi Y pula, lengkapkan nilai dengan skala yang telah dikira tadi, iaitu 1 cm mewakili 100 orang. Seterusnya, kita ke langkah 4, iaitu melukis graf bar komponen. Sebelum melukis graf bar, sebaiknya pelajar merancang kelebaran bar yang sesuai. Kelebaran bar yang sesuai ialah biasanya keluasan bar dan ruang antara bar adalah seimbang dan konsisten. Terdapat 4 tahun. Jadi, kelebaran bar yang cikgu cadangkan 2 cm, 2 cm bagi setiap bar dengan jarak antara bar ialah 1 cm. Bagi graf bar komponen, pelajar perlu melukis bar mengikut tahun dan menggunakan nilai tokokan. Mari kita cuba melukis bar bagi tahun 2015. Lukis dahulu bar bagi jumlah keseluruhan 2015, iaitu 947 orang. Kemudian, pelajar perlu memplot data Kelantan, iaitu 415 orang. Seterusnya, bagi memplot data Kedah iaitu 100 orang, pelajar perlu menokok data Kelantan 415 dengan data Kedah 100 dan hasil tokokan adalah bersamaan 515 orang. Begitulah seterusnya, bagi memplot data Perlis pula, pelajar perlu menokok data Kelantan ditambah dengan Kedah dan Perlis. Hasilnya 866 orang. Akhir sekali, data Perak perlu ditokokkan dengan Perlis, Kedah dan Kelantan. Jadi jumlahnya 947 orang. Data ini telah diplot di awal langkah tadi. Jika hasil tokokan sama dengan jumlah, maka pengiraan pelajar adalah tepat. Langkah seterusnya, setelah selesai melukis bar bagi tahun 2015, pelajar boleh mewarnakan sektor dan menulis petunjuk. Warnakan setiap sektor dengan kemas dan pilih warna yang menarik. Bolehkah pelajar membuat lorekan? Sebenarnya boleh, tetapi tidak digalakkan kerana boleh menjejaskan permakahan graf. Petunjuk ditulis di bahagian bawah dan sebelah kiri graf. Teruskan langkah yang sama, melukis bar bagi tahun 2016, 2017 dan 2018. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, lebih mudah pelajar memplot data bagi graf bar komponen menggunakan nilai tokokan. Warnakan sektor mengikut negeri bagi tahun 2016, tahun 2017 dan akhir sekali bagi tahun 2018. Jangan lupa menulis sumber petikan di bahagian bawah sebelah kanan graf. Setelah pelajar berjaya melukis graf bar komponen, pelajar perlu membuat semakan supaya tidak melakukan sebarang kesilapan.
Mari kita sama-sama semak graf bar komponen yang telah dilukis tadi. Tajuk telah ditulis dengan tepat. Label yang tepat di paksi Y bersama unit, label di paksi X, nilai di paksi Y ditulis dengan skala yang sesuai, petunjuk yang jelas, sumber maklumat dipetik. Okey pelajar, tahniah, semuanya lengkap. Akhir sekali, sebelum berpisah, cikgu ingin menguji kefahaman pelajar. Perhatikan contoh graf bar komponen yang dipaparkan. Apakah kesalahan yang telah dibuat? Ya, betul. Kesalahan dalam graf ini ialah penulisan label di paksi Y tidak lengkap dan tiada label tahun di paksi X. Seterusnya, perhatikan graf bar yang berikut. Apakah kesalahan yang telah dibuat? Ya, tepat sekali. Kesalahan dalam graf ini ialah tiada petunjuk. Pelajar mungkin tidak sempat untuk menyiapkan petunjuk. Oleh itu, nasihat cikgu, uruskan masa dengan baik. Dan yang kedua, kesalahan yang telah dibuat ialah tiada sumber. Demikianlah pelajar, cikgu telah menunjukkan cara melukis graf bar komponen yang baik. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar yang dikasihi. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Hari ini saya, Cikgu Sarina, akan membimbing kamu dalam menghasilkan graf garis komponen. Graf garis komponen merupakan salah satu subtopik yang terdapat dalam tajuk alih komunikasi linear dan bukan linear. Cikgu harap di akhir pelajaran ini nanti kamu dapat mengenal pasti kata kunci dalam melukis graf garis komponen dan juga dapat melukisnya dengan betul dan tepat. Mari kita lihat apakah ciri-ciri graf garis komponen. Pertama, graf garis komponen ialah graf yang digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nilai keseluruhan. Pelajar-pelajar boleh mengenal pasti graf garis komponen melalui kata kunci yang terdapat dalam kehendak soalan. Kedua, graf garis komponen mempunyai dua paksi Y, iaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Walau bagaimanapun, paksi Y di sebelah kanan hanya perlu dibuat garisan sahaja. Tidak perlu ditulis nilai paksi dan label unit. Ketiga, kawasan antara graf garis tersebut hendaklah diwarnakan bagi membezakan pemboleh ubahnya. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat graf berikut. Perkataan aliran jumlah menunjukkan bahawa graf tersebut adalah graf garis komponen. Terdapat paksi Y di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kawasan di antara graf garis tersebut juga hendaklah diwarnakan. Jelas sekali bahawa ciri-ciri asas inilah yang membezakan antara graf garis komponen dengan graf-graf yang lain. Baiklah para pelajar, guru kamu tentu telah mengingatkan kamu bahawa mengenal pasti kehendak soalan adalah perkara yang paling penting yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar. Terdapat clue atau petunjuk yang dapat membantu kamu mengenal pasti jenis graf yang sesuai. Sebagai contohnya, kita lihat soalan berikut. Soalan berbunyi, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan aliran jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2017.
terdapat dua kata kunci yang perlu diberikan perhatian di sini, iaitu perkataan aliran dan juga perkataan jumlah. Perkataan aliran merupakan clue atau petunjuk kepada para pelajar bahawa media yang harus dilukis adalah sebuah graf garis. Manakala perkataan jumlah pula menunjukkan bahawa graf tersebut adalah graf garis komponen. Setelah mengenal pasti kehendak soalan, kamu bolehlah membaca petikan secara keseluruhannya. Daripada petikan tersebut, kamu perlu membina jadual berdasarkan pemboleh ubah, nilai atau data yang diberikan. Pastikan bilangan lajur dan baris mencukupi. Mari kita sama-sama lihat jadual yang telah cikgu sediakan di sini. Perkara yang paling penting dalam membina jadual adalah dengan memasukkan angkubah dan nilai yang betul dan tepat. Jadual yang lengkap haruslah mempunyai tajuk yang ditulis di bahagian atas dan di tengah-tengah, data yang tepat dan betul, sumber yang dipetik daripada petikan dan dituliskan di bahagian bawah sebelah kanan. Untuk mengelakkan kesilapan semasa melukis graf, kamu juga bolehlah memasukkan nilai tokokan ke dalam jadual terlebih dahulu. Sebagai contohnya seperti berikut. Pada tahun 2015, terdapat sebanyak 5.5 juta buah kenderaan perdagangan. Manakala bilangan bagi motorkar pula ialah sebanyak 6.0 juta buah. Oleh itu, kamu hendaklah menokok atau menambahkan bilangan 6.0 juta buah motorkar dengan bilangan kenderaan perdagangan iaitu 5.5 juta buah, menjadikannya sebanyak 11.5 juta buah. Jadi, nilai tokokan inilah yang akan diambil untuk ditandakan pada titik di paksi Y. Seterusnya, nilai 11.5 juta buah perlu ditokok pula dengan bilangan kenderaan lain sebanyak 0.5 juta buah, menjadikannya sebanyak 12 juta buah kenderaan berdaftar. Begitulah juga untuk kiraan-kiraan yang seterusnya. Senang sahaja kan? Kamu cuma perlu menambah dari satu nilai ke satu nilai sehinggalah mencapai jumlah keseluruhan bagi sesuatu tahun. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula bagaimanakah caranya untuk melukis graf garis komponen. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah dengan melukis paksi Y dan paksi X. Seperti yang telah dinyatakan tadi, graf garis komponen mempunyai dua paksi Y, iaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Seterusnya, tuliskan tajuk. Tajuk mestilah mengandungi tiga perkara, iaitu tempat, perkara dan tempoh. Tajuk mestilah ditulis dengan huruf besar dan di tengah-tengah. Tajuk graf ini ialah Malaysia, aliran jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Seterusnya, masukkan skala di paksi Y. Mulakan dengan titik origin atau nilai sifar. Untuk mendapatkan skala yang sesuai, kamu perlu mengenal pasti jumlah yang paling tinggi dan dibahagikan dengan ketinggian di paksi Y. Untuk latihan ini, cikgu menggunakan ketinggian 1 cm mewakili 5 juta. Jangan lupa hitamkan juga tanda had sela dengan jelas. Kemudian, masukkan tahun 2015, 2016 dan 2017. Seterusnya, antara perkara yang paling penting ialah masukkan label di paksi Y dengan lengkap, iaitu jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar
dengan unitnya ialah juta buah. Akhir sekali, masukkan label tahun di paksi X. Langkah seterusnya, tandakan plot atau titik pada garis paksi dan sambung titik-titik tersebut sehingga membentuk satu garisan yang menyambungkan paksi Y di sebelah kiri dengan paksi Y di sebelah kanan. Ulangi proses yang sama dengan menambah nilai tokokan untuk setiap jenis kenderaan berdaftar. Kemudian, warnakan setiap lapisan garisan tersebut dengan warna yang berbeza. Setiap warna mewakili satu jenis kenderaan bermotor yang berdaftar. Sebagai contohnya, warna biru mewakili kenderaan perdagangan, warna jingga bagi motorkar, dan begitulah seterusnya. Ulangi proses yang sama bagi jenis kenderaan bermotor berdaftar yang seterusnya tahun demi tahun sehingga selesai ke-5 jenis kenderaan. Seterusnya, kamu jangan lupa masukkan petunjuk. Petunjuk mestilah ditulis di bahagian bawah graf di sebelah kiri. Dalam latihan kali ini, kamu perlu memasukkan 5 kotak petunjuk kerana terdapat 5 jenis kenderaan bermotor berdaftar. Warnakan petunjuk mengikut jenis kenderaan bermotor yang berdaftar dan terakhir sekali, sumber. Sumber perlulah ditulis di bahagian bawah sebelah kanan. Sumber boleh disalin terus daripada petikan. Demikianlah caranya bagaimana melukis graf garis komponen. Baiklah para pelajar, marilah kita sama-sama membuat semakan terhadap hasil kerja kita pada hari ini. Pertama, tajuk mestilah ditulis dengan huruf besar dan ditulis di tengah-tengah. Terdapat 3 perkara penting yang wajib ada pada tajuk, iaitu tempat, perkara dan tempoh. Kedua, label di paksi Y. Paksi Y di sebelah kiri wajib dilabelkan dan dimasukkan unit yang tepat. Seterusnya, masukkan label di paksi X. Diikuti dengan titik origin atau nilai sifar. Kemudiannya, masukkan petunjuk dan warnakan mengikut warna yang sama dengan yang terdapat dalam graf. Jangan lupa, tuliskan penyataan bagi setiap kotak yang terdapat dalam petunjuk. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, tuliskan sumber di bahagian bawah sebelah kanan. Senang saja kan? Cikgu percaya bahawa kamu juga dapat melukisnya dengan baik. Menyemak hasil kerja adalah penting untuk mengelakkan kamu melakukan kesilapan semasa melukis graf. Sebarang kesilapan maupun kecuaian pastinya akan menjejaskan markah yang diperolehi. Jangan lupa, pengurusan masa juga penting supaya kamu tidak terlalu leka melukis graf sehingga tidak sempat menghabiskan soalan-soalan yang lain. Cikgu harap kamu dapat membuat banyak latihan di rumah. Ingat, practice makes perfect. Semoga bertemu lagi di lain rancangan. Sekian, terima kasih.